Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini, channel yang penuh dengan berita-berita terkini, sensasi dan sahih. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini dipetik daripada freemalaysiatoday.com. Baru saja diterima keputusan untuk perbicaraan kes rasuah sebanyak 15 juta ringgit Malaysia Datuk Seri yang berkaitan dengan projek KDN tahun depan. Berita penuh. Sim Cho Tiam didakwa telah meminta dan telah menerima jumlah wang daripada ahli perniagaan lain untuk membantunya bagi mendapatkan projek daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. Perbicaraan kes seorang datuk yang dituduh telah meminta dan telah menerima sebanyak 15 juta ringgit Malaysia daripada rakan perniagaan untuk mendapatkan projek daripada Kementerian Dalam Negeri KDN ditetapkan Mei tahun depan. Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub menetapkan 6 hingga 17 Mei bagi perbicaraan terhadap Sim Cho Tiam yang didakwa atas 4 pertuduhan mengikut Seksyen 16A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 pada bulan lalu. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa telah meminta sebanyak 15 juta ringgit daripada Hep Kim Hong di Jalan Dutama 1 di sini pada Jun 2021. Mengikut kertas pertuduhan, rasuah itu bertujuan sebagai dorongan kepada Menteri Dalam Negeri ketika itu iaitu Hamzah Zainuddin untuk membantu syarikat HEP Asia Coding Sdn Bhd dalam mendapatkan projek daripada kementeriannya. Sim juga turut dihadapkan di atas 3 pertuduhan yang lain yang juga membabitkan penerimaan wang tunai 15 juta ringgit daripada HEP di antara 19 Julai dan 31 Julai 2021. Tertuduh diwakili oleh peguam Ki Wei Lon, Lo Wei Lok dan Hanakam. Manakala pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Asma Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang menjadi perhatian kepada berita ini ialah kerana nama Menteri Dalam Negeri pada ketika itu iaitu Hamzah Zainuddin turut disebut di dalam kes tersebut. Mengikut kertas pertuduhan yang disebutkan itu, rasuah itu bagi bertujuan sebagai dorongan kepada menteri pada ketika itu iaitu menteri di Kementerian Dalam Negeri pada ketika itu iaitu Hamzah Zainuddin yang kini adalah Ketua Pembangkang bagi Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin untuk membantu satu syarikat daripada HEP iaitu namanya Asia Coding Sdn Bhd dalam mendapatkan projek daripada kementeriannya. Walau bagaimanapun, Hamzah Zainuddin nampaknya menafikan bahawa beliau terlibat dengan skandal rasuah tersebut, di mana Hamzah Zainuddin di dalam satu berita yang telah dilaporkan berkata namanya disebut kerana semata-mata untuk merosakkan karakter dan reputasinya sebagai seorang yang bersih dan sebagai seorang ahli politik yang tidak menerima rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita akan menantikan apakah akan terjadi selepas ini. Adakah Hamzah Zainuddin juga akan didakwa? Kita nantikan keputusannya semasa demi semasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini, channel yang penuh dengan berita-berita terkini, sensasi dan sahih. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Berita baru saja diterima, diterbitkan di bharian.com.my. Disahkan lebih seorang ahli politik disyaki melindungi judi haram, kata SPRM. Berita penuh. Kuala Lumpur, Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap dakwaan ada ahli politik yang melindungi kegiatan judi haram dalam talian di negara ini adalah membabitkan lebih daripada seorang ahli politik. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan pihaknya tidak boleh mendedahkan identiti ahli politik atau parti yang disertai oleh suspek berkenaan kerana siasatan masih lagi berjalan. Kata beliau, dalam kenyataan tersebut, kita sedang siasat perkara ini. Laporan ahli politik lindungi kegiatan judi haram baru dibuat dalam bulan lepas. Jadi, kita masih lagi mengumpul maklumat, katanya dalam kenyataan tersebut. Tambahnya lagi, kita tak boleh dedahkan siapa ahli politik berkenaan. Tapi saya boleh sahkan, siasatan memang sedang dijalankan. Kalau terbukti, ia adalah satu kesalahan. Ada beberapa ahli politik dalam kalangan mereka yang disyaki menaungi kegiatan judi haram. Tapi saya tak boleh kata ramai atau tidak kerana nanti dimanipulasi oleh banyak pihak. Tambahnya, itu parti kerajaan atau pembangkang pun saya tak boleh nak kata. Ahli politik itu ahli politiklah, katanya kepada pemberita selepas merasmikan Hari Integriti Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL di WTCKL pada hari ini. Pada 15 Jun yang lalu, Saifuddin ketika menjawab soalan pada waktu pertanyaan menteri mengesahkan kegiatan perjudian dalam talian haram di negara ini dinaungi oleh pemimpin politik dan ia menjadi kekangan terbesar kepada Polis Diraja Malaysia PDRM dan kerajaan untuk membenteras jenayah berkenaan. Minda Pengarang BH pada 17 Jun pula meminta pihak berkuasa untuk mengambil tindakan segera dan berstrategik termasuk merentas agensi seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, SPRM serta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM untuk menyiasat, menahan dan mendakwa individu terbabit termasuk pemimpin politik yang menaungi jenayah judi dalam talian. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila belayari bharian.com.my bertarikh 27 Jun 2023. Lebih seorang ahli politik disyaki lindungi judi haram, kata SPRM. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Bye-bye.